seterusnya seorang pelopor revolusi seni ukiran kayu iaitu Thomas Bewick. Beliau merupakan seorang bapa ukiran kayu moden iaitu tokoh yang menaikkan taraf cetakan kayu kepada karya seni realistik dan berperincian tinggi. Fokus beliau adalah alam semula jadi. Karya beliau terkenal dengan tema haiwan, burung dan kehidupan luar bandar yang penuh emosi. Komposisi yang ringkas dan naratif. Walaupun bersaiz kecil, setiap karya mempunyai mesej visual yang jelas dan mendalam. Teknik dan sumbangan utama beliau adalah teknik ukiran in and grain yang menggunakan kayu keras iaitu boxwood untuk menghasilkan garisan halus dan bertekstur realistik. Revolusi industri penerbitan, inovasi beliau membolehkan imej dicetak serentak dengan teks menggunakan mesin cetak. Rujukan grafik moden, teknik beliau menjadi asas kepada perkembangan ilustrasi dan seni cetakan moden hari ini. Antara contoh karya beliau yang pertama adalah yang berjudul The Yellow Wagtail, iaitu karya yang dihasilkan oleh Thomas Bewick pada tahun 1753 hingga 1828, seniman dan perintis wood engraving Inggris terkenal. Karya ini dihasilkan sekitar 1797 sebagai bahagian dari karya ilustrasi burung. Jenis karya adalah wood engraving, cetakan gulisan kayu yang detail yang dicetak dari blok kayu. Konteks kepada lukisan karya ini adalah sebahagian daripada buku A History of British Bird 1797. Keistimewaan gabungan ketepatan sains dan pemandangan desa yang hidup diukir halus dengan teknik wood engraving. Yang kedua, karya Zebra iaitu Illustration to a General History of Quadrupeds, dihasilkan oleh Thomas Bewick pada tahun 1790 sebagai ilustrasi dalam sebuah buku rujukan tentang haiwan. Karya ini menggunakan teknik wood engraving iaitu cetakan ukiran pada kayu yang membolehkan penghasilan garis yang sangat halus dan terperinci. Melalui ilustrasi ini, Bewick mudah sahaja menampilkan rupa fizikal zebra dengan tepat, malah menggabungkan unsur seni sains untuk tujuan pendidikan dan dokumentasi. Karya ini menunjukkan bagaimana seni digunakan sebagai medium penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan pada abad ke-18.